Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengharungi jam yang begitu teruk untuk kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima mujahadah kita pada malam ini, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran pahala yang dijanjikan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kita baru saja tuan-tuan meraihkan hari kemenangan umat Islam dalam melawan hawa nafsu. Kita raihkan dengan bertakbir dan bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW suruh kita, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hendaklah kamu hiaskan raya-raya kamu itu dengan banyak bertakbir. Allah suruh dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah kata hendaklah kamu sempurnakan bilangan, yakni jumlah puasa tu kena bagi cukup. Kemudian cukup ni tuan-tuan 29 ke 30, kira dua-dua cukup. 29 bila tengok anak bulan nampak 29. Baru ni depa dah buat kalut. Depa kata raya apa kalut? Bukan raya kalut, nampak anak bulan kena raya, tuan-tuan. Depa kata dalam kalender Cina tak ada abut. Raya bukan suruh ikut Cina, tuan-tuan. Depa duk kalut pasal depa tak tengok anak bulan, tapi duk kalut ikut kalender kuda, tuan-tuan. Kita ada orang Islam, dia ada jabatan agama, tuan-tuan. Kita ni di bawah sultan ada jabatan agama. Jabatan agama kerja dia antara lain ialah depa lah kena pergi tengok anak bulan. Tiap-tiap bulan ni kena pergi tengok anak bulan, sebab Nabi yang suruh. Nabi kata apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kamu puasa dengan tengok anak bulan. Hendaklah kamu raya pun dengan tengok anak bulan. Yang duk kalut pasal apa? Pasal hampa pergi tengok kalender Cina, kalender kuda, hampa duk kalut kata raya kalut lah apalah, tuan-tuan. Marah korang pula, dia ketupat tak ada ni lah, apa baju raya tak ada lah, lemang tak ada, bakar lah. Tuan-tuan, Nabi tak nak habaq pun apabila puasa hendaklah kamu lengkapkan dengan bakar lemang, tak ada pun. Hendaklah kamu lengkapkan dengan ketupat. Bila ketupat dah selesai dimasak, direbus, rayalah kamu. Mana ada, tuan-tuan. Awak, tuan-tuan, awak kalau kita pergi sembahyang raya lepas tu balik rebus ketupat tak boleh kan? Kalau tak ada tak salah rebus ketupat, masak tak nak pulut lah, makan ingatkan kering, tukar, tuan-tuan kan. Saja duk nak marah orang, saja nak kata kat orang, tuan-tuan, saja nak buat kalut. Allahu akbar. Tak ada beli baju raya. Ya Allah, baju raya ni bukan basi. Beli bulan Syaban pun tak basi.
Dia kata kok kurus. Tak kurus terang mana bulan puasa. Tak berani beli bulan Syaban, takut dia kurus. Ngarut. Tuan-tuan kan. Buka puasa qadaan makanan nak kurus terang mana. Tuan-tuan kan. Dia orang dia tahu, Ustaz saya pelik. Puasa pun tak mau kurus. Nak kurus ke mana niat. Saja aku buka puasa 3 dalam 1 qadaan makanan. Aku makan pagi, makan tengah hari, makan malam 3 dalam 1 makanan. Tuan-tuan dia makan. Nak main kurus tahu mana? Allah belilah bulan Syaban, bulan Rejab pun tak apa. Yang duk kalut nak beli malam raya pasal apa? Kami tak ada malam raya, tak prepare. La ilaha illallah. Puasa ni Allah suruh tengok anak bulan, raya pun Allah suruh tengok anak bulan. Bila Allah nak bagi rezeki kat kita, dia bagi raya awal sehari. Bukan jabatan agama bagi. Allah yang bagi, dia bagi nampak anak bulan setempat. Dah cukup lah. Satu Malaysia ni satu tempat je nampak anak bulan. Cukup lah. Maka kita pun dapat anugerah. Puasa 29 hari, kira 30 hari. Kira. Walitukmilul iddah. Anaklah kamu sempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Anaklah kamu takbir. Memuji Allah di atas apa Allah bagi taufik dan hidayah kepada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ni, kita sambut raya ni dengan seronok. Tuan-tuan, sebab Nabi kata lis-saimi farhatan yafrahuhuma, farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang raya ni seronok 2 kali. Seronok yang pertama ketika fitr, yakni iftar dan raya Idul Fitri. Waktu makan dia seronok. Kita seronok lah tuan-tuan. Pasal apa seronok? Boleh makan, siapa tak seronok? Boleh makan. Lepas tu buat raya hingat. Orang seronok dia hingat. Tuan-tuan kan. Orang seronok sembang terang, dia seronok. Makan apa seronok? Tuan-tuan seronok. Waktu makan seronok. Seronok pasal kita dah tunaikan tanggungjawab yang difardukan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seronok yang kedua, bila kita mati bertemu dengan Allah. Orang mati ni tuan-tuan, payah nak jumpa orang mati seronok. Piramli seorang je. Dia mati senyum. Ente mati senyum, ana mati dalam iman. Tuan-tuan. Piramli seorang je. Orang lain seronok nak mati. Tuan-tuan, ada satu hari Nabi SAW cerita kat sahabat ni. Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa-siapa yang seronok nak bertemu dengan Allah, Allah pun seronok nak bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang tak seronok, benci, tak mau jumpa dengan Allah, Allah pun tak seronok jumpa dengan dia. Dan Allah pun benci dengan dia. Allahu Akbar. Lalu ada seorang sahabat Nabi tanya. Dia kata, bukanlah semua di kalangan kami ni bersedia untuk mati. Pakat takut mati juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Lalu Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Orang yang nak mati ni, apabila dia nak mati, maka datang malaikat. Orang beriman ni nak mati, malaikat main habaq kat dia. Malaikat kata apa? Bertuahlah kamu ni akan masuk syurga. Kamu diampunkan dosa, Allah redha, maka dia pun seronok. Bila dia seronok, dia pun mati dalam seronok. Dia tak fikir ada bab bini nak tinggal, bab laki nak tinggal, anak nak tinggal, dia tak fikir dah. Yang penting malaikat habaq aku nak masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, cumanya satu masalah. Masalah pun dia, problem pun dia. Tuan-tuan, apa masalah dia? Iaitu kita ni dah ibadat dah sebulan bulan Ramadan. Kita dah puasa dah, kita dah tarawih dah. Cuma nak maintain ibadat Ramadan tu, nak bawa kekal sampai setahun, hak ni yang payah. Yang ni orang Kedah kata nak bagi rap. Nak bagi rap 9, 10, 11 bulan, hak laki lagi ni, yang ni yang payah. Nabi SAW pesan kat kita, khairul a'mal adwamuha wa in qalla.
Nabi kata sebaik-baik amalan adalah amalan yang berterusan. Walaupun sikit tapi berterusan. Dia bulan apa dia baca Quran, sebulan sekali khatam. Jadi setahun dia duduk baca gitu, sebulan khatam, setahun 12 kali khatam. Dia sedekah, tiap-tiap bulan dia duduk bagi sedekah. Tiap-tiap bulan sama aja. Walaupun tak banyak tapi berterusan. Dia duduk main masjid. Dia bukanlah jenis pegawai masjid ke apa tak. Dia main masjid sat-sat ya, tapi berterusan. Ni payah. Berterusan dalam amalan atau apa orang panggil istiqamah. Kita nak meneruskan kesinambungan amal ibadat. Daripada Ramadan nak terus bulan Syawal ni sampai bila-bila sampai kita mati. Payah tuan-tuan. Nak buat ke mana tuan-tuan? Nabi kata ada seorang sahabat Nabi main. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Nabi suruh dia akur janji. Apa akur janji dia? Qul amantu billah summa istaqim. Hendaklah kamu ucap, aku beriman dengan Allah, kemudian summa istaqim, hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah ni apa? Maknanya berterusan. Ibadat jangan sat ada sat tak ada, macam biskut no. Sat ada sat tak ada. Seminggu ada kat masjid, 2 minggu hilang royuk. Alah ni ramai ada orang royuk daripada masjid tuan-tuan. Kan? Seminggu dia rajin baca Quran, 3-4 minggu tak baca dah Quran. Allahu akbar. Kita nak istiqamah ni yang payahnya tuan-tuan. Orang yang istiqamah dijamin dan dijanjikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Allah kata orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas perkataan tersebut. Dia masuk Islam, lepas tu dia istiqamah di atas iman dan Islam dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bila dia nak mati esok-esok ni, malaikat akan mai kat dia. Malaikat akan turun mai ziarah dia. Tatanazzal tu makna malaikat turun silih berganti. Bukan malaikat turun seorang, dia ziarah dia ramai. Tatanazzal. Ada satu orang sahabat Nabi, masa dia mati, Nabi mai ziarah jenazah dia, Nabi jinjat. Tuan, atas ni. Atas ni lah atas jari dia kan. Nak masuk tu Nabi jinjat. Orang heran, siapa pula Nabi jinjat ni? Kan? Biasa kita jinjat ni pasal apa? Tahu jinjat kan? Kita jalan atas hujung jari kan, menunjukkan bahawa tempat tu sempit. Nabi masuk tu macam ketat sangat. Mereka tu kata tempat luas. Pasal apa Nabi jalan macam awak sempit sangat? Nabi pergi dekat dengan si mati tadi, Nabi doakan untuk dia, Nabi jinjat keluar. Sahabat tanya, awak jalan lagu ni ya Rasulullah? Nabi kata tadi ni malaikat ramai sangat. Kita tak nampak malaikat ramai sangat. Malaikat pakai duk kumul dia tu ramai sangat. Jadi aku nak pi kat dia tu kena jinjat. Dia tuan-tuan, nak ceritanya orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat pi kat dia. Malaikat kata apa dekat dia nak mati? Alla takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, janganlah kamu sedih. Wa abshiru, seronok gembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran orang istiqamah ni tuan-tuan, dia boleh mati dalam iman, mati dalam syahadah senang daripada orang yang tidak istiqamah. Malaikat mai abang kat dia. Malaikat mai duk ajak dia. Tuan-tuan, malaikat mai duk bagi tahu
dia akan dapat ganjaran yang begitu dan begini. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ramadan ni, apa yang kita dapat dalam Ramadan ni dinamakan Madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan. Kita Ramadan ni ibarat anak kita ambil SPM. Anak kita ambil SPM, duduk dalam Dewan Periksa. Selagi tak keluar dalam Dewan Periksa tu, tuan-tuan, dia dinamakan sedang periksa. Bila dia keluar daripada Dewan Periksa ni, tuan-tuan, dia lagi tak keluar keputusan, dia tak boleh seronok. Dia tak boleh kata aku dah cemerlang, tak boleh. Kena tunggu keputusan. Kita Ramadan ni, tuan-tuan, periksa dia sebulan bulan Ramadan, keputusan keluar dalam bulan Syawal. Keputusan dia keluar bukan malaikat mai bagi sijil. Keputusan dia keluar berjaya atau tidak kita dalam Ramadan, istiqamah atau tidak ni. Tengok perangai kita bulan Syawal. Bulan Syawal ni lagu mana? Kita gagal ke tak gagal? Allahu Akbar. Ada orang, tuan-tuan, 1 hari bulan Syawal tu main masjid lagi. 2 Syawal royuk, 3 Syawal tak tahu apa benar. Hilang. Maknanya gagal. 30 hari dia duduk main masjid. Bulan Ramadan dia tak rap lagi. Gagal. Tak rap. Main-main bulan Syawal ni langsung tak tahu jalan ke masjid. Dia lalu depan tu, ada masjid ke? Buat terkejut, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni masuk bulan Ramadan dia boleh baca Quran. Ramadan dia baca Quran sampai khatam Quran. Masuk bulan Syawal, Quran tu cari tak jumpa lah. Nak baca pun Allah kokak-kokak macam makluh baca lah. Tak boleh baca lah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni sedekah tiap-tiap hari. Bukan main lagi pergi masjid ni. Mudah-mudahan lah bulan ni aku dapat Lailatul Qadar pergi duduk sedekah. Bulan Syawal ni, tuan-tuan, kedekut nama boleh. Haji Bakhil biar kedekut. Kan? Bulan Ramadan duk kawal lah. Mata tak mau tengok benda haram. Lidah tak mau maki orang. Telinga ni tak mau dengar benda kaut. Masuk bulan Syawal ni, pasang ni palam telinga. Duk dengar apa? Lagu orang putih. That's way. Oh, dia kan. Dah mula dengar lagu orang putih dah, tuan-tuan. Dah mulut. Makcik-makcik peserta membawa dah mula meeting dah. Hang pi rumah terbuka, rumah PA lah tadi. Pi tupat basi. Dah mula dah tupat basi. Orang nak buat rumah terbuka, dia pun nak buat rumah terbuka. Tak reti nak buat tupat, nak buat juga. Mula tu. Kan? Orang duk makan tupat, dia duk mengumpat. Kan? Contoh dia. Astagfirullahaladzim. Mula dah. Kadang-kadang adik-beradik mai, balik aja adik-beradik tu. Tu. Hampa kenal tak siapa dia ada di mai tu? Kenal? Hak tu lah dulu ni. Mula dulu ni Allahu Akbar. Kita ni kan. Padahal bulan Ramadan kawan mulut tu. Tak ada nak kata kat orang. Tak ada nak kutuk orang. Tak ada nak maki orang. Lah ni jam-jam lagu ni dia maki sepanjang jalan. Jangan kata ni, tuan-tuan. Ni. Habak kata raya, berita gembira pun dia maki. Apa tak boleh habak weh? Astagfirullahalazim. Bulan bukan masuk raya lagi, tuan-tuan. Baru habak malam tu lah kan. Malam tu dia maki lah. Dia kata apalah. Astagfirullahalazim. Tidak, tuan-tuan. Kata tak dengar. Apa ada buat raya mengejut ni, kacau orang, susah orang. Astagfirullahalazim. Yang dia marah tu kat siapa? Penyimpan maha besar raja-raja ni dia umum ya. Yang pergi tengok pejabat agama, yang bagi nampak anak bulan ni Allah Ta'ala. Hang marah kata apa? Hang marah kata apa? Kan? Adakah hang berdoa supaya tak nampak? Pelik, tuan-tuan, ada orang doa bagi tak nampak anak bulan ni kan. Walaupun kita seronok puasa, tapi jarang jumpa. Ya Allah, jangan bagi nampak anak bulan, tak jumpa. Tuan-tuan kan. Tak apalah kalau kita nak puasa pun jangan marah. Jangan duk bebai. Marah ke orang pasal nampak anak bulan ni tak nak jumpa dalam sejarah hidup saya. Tahun ni baru jumpa. Tahun ni saya terkejut. Orang dah buat lagu duk perolok-olok. Bila dia buat
Orang kata bila tiba hari raya, kata tiba-tiba hari raya. Tiba-tiba. Tak tiba-tiba apa siapa pula kan. Astagfirullah. Ni duk pemain orang. Ni baru 1 hari bulan Syawal, malam tu umum saja, malam tu dia mula dah. Dia maki habis. Ada saya tulis dalam Facebook tu duk ulah puak netizen. Oh, dia kata puak pejabat agama memang macam ni. Puak jabatan agama, puak mufti macam ni. Astagfirullahalazim. Hang nak marah ke siapa? Depa tengok anak bulan. Ada pula kata tulah lain kali pi tengok anak bulan. Bawa lah teropong. Oh pula. Bawa teropong lah nampak. Dia kata lain kali jangan tengok dengan mata pula bagi tak nampak. Pula kan. Macam-macam orang tak nampak dia marah. Yang masa kita puasa tu dia tak marah pula. Lamat Sarif dia Saudi. Ya ada ke orang dia marah tuan-tuan pasal raya Sari Awal. Ada yang marah kalau tak raya awal. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam orang marah. Baru saja yang lepas puasa nak maki dah pejabat agama dah. Nak maki dah mufti dah. Nak maki orang tu maki. Tapi tak tahu nak maki siapa apa dah. Tak tahu. Ni maki siapa? Tak tahu siapa-siapa. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Kira nak maki lah. Bulan Ramadan dia kawai tuan-tuan. Ada juga dia duk viral. Ada ustaz daripada belah Kedah kita duk kata macam-macam ni. Astagfirullahalazim. Doalah mudah-mudahan ustaz-ustaz kita ni tak capui mulut lah tuan-tuan. Masjid Surau ni tempat kena cakap kalimah tayyibah. Tempat cakap elok-elok. Bukan cakap hak merapu, hak fitnah, hak baki orang dan sebagainya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak istiqamah yang ni pun payah. Tuan-tuan, nak istiqamah. Kalimah-kalimah zikir, kalimah yang lembut, lemah lembut, kalimah yang baik-baik. Tuan-tuan, payah. Kita nak cakap yang elok-elok. Nabi kata al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Cakap yang baik dapat pahala sedekah. Oi payah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ramadan ni kita belajar macam-macam. Kita nak jadi insan taqwa. Tuan-tuan, sijil yang kita patut dapat daripada Ramadan ni sijil muttaqin, taqwa. Allah Taala dah bagi tahu salah satu kesan daripada Allah suruh kita puasa ni nak membentuk insan taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebulan-bulan Ramadan supaya lepas puasa ni la'allakum. La'alla ni maknanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan, tak confirm lagi. Mudah-mudahan lepas puasa kamu akan jadi manusia yang bertakwa. Tuan-tuan, mari kita cek malam ni. Ada tak sifat tu ada lah ni? Orang takwa ni sifat dia macam-macam. Nombor 1 orang takwa ni tuan-tuan, dia suka baca Quran. Dalam ayat yang kedua daripada suratul Baqarah, Allah kata dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ni adalah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi pedoman dan panduan petunjuk kepada orang yang takwa. Orang takwa ni tuan-tuan, dia suka baca Quran, dia suka dengar Quran, dia suka faham Quran, dia akan ikut Quran dalam hidup dia. Kita lah suka baca Quran tak? Bulan Ramadan ni tuan-tuan, Quran turun, kata masjid Quran besar turun. Quran turun lama lah. Quran besar turun bulan Ramadan. Tuan-tuan kan, Nabi SAW sebut wa huwa hablullahil matin. Quran ni tali Allah yang kukuh. Man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Quran itu imam dia, ikutan dia, dia baca, dia ikut Quran, maka Quran akan bawa dia masuk ke dalam syurga. Wa man tarakahu khalfahu aw wara'ahu saqahu ilan nar. Siapa-siapa yang tinggalkan Quran di belakang dia, membelakangkan Quran, tak baca, tak mau dengar, tak mau faham, tak mau ikut, Quran akan seret dia masuk dalam neraka Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Ramadan kita duk belajar apa? Tok Imam baca, kita suka dengar. Tadi saya dengar ada orang duk sembang.
Dia kata dia ni nak pergi masjid bila dengar Imam Hafiz. Dia seronok. Cuma dia kata tak puas hati. Tak puas hati. Imam Hafiz tu dia tak puas hati pasal baca pendek sangat. Dia kata ada ke patut, dia kata baca 2 ayat 1 rakaat. Mana betul? Oh, dia komplain betul juga. Luahan kan. Dia nak dengar Imam Hafiz bacalah panjang sikit. Kan? Betul tak tuan-tuan? Sini tak tahu. Panjang-panjang ke mana? Ada setengah tempat tu. Dia komplain. Dia kata kita tu imam kampung dulu. Inna qulullah. Biasalah. Inna qulullah. Pendek lah. 3 ayat. Dia kata panggil Imam Hafiz. Memang dia baca pendek ke? Dia baca. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الله أكبر. Dia tak baru sama dengan tu imam kampung kan, dia komplain. Oh tu erak kan. Lepas tu lain kali kalau budak-budak tahfiz tu mai jadi imam abang kat depa. Pakcik-pakcik ni apa jangan panjang sangat, depa lutut goyang. Habis janganlah pendek sangat, jangan laju sangat kan. Depa nak dengar ayat Quran. Dan budak-budak ni dia tak apa tahu permintaan. Depa duk dengar kata orang tua-tua sakit lutut ni nak bagi cepatlah. Depa kesian kat orang tua-tua sakit lutut. Dia tak tahu orang tua-tua sakit lutut ni kalau laju derah segi sakit. Tahu kan. Dia kena slow-slow lah sikit, bagi ruang pelan-pelan. Macam-macam. Tu pro and contra. Tu orang minat ni. Ada ke orang tak minat? Dengar je kata budak tahfiz dia tuang tak main lah. Padahal dia tak tahu tahfiz tu budak tu baca laju Datuk Imam tempat dia nak pergi kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak belajar, telinga kita suka dengar Quran, suka dengar kuliah dan tazkirah. Allahu akbar tuan-tuan. Suka baca Quran. Ini satu sifat muttaqin, dengar Quran tak boleh berengang. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, Allah sebut antara watak orang muttaqin dalam surah Ali Imran. Kalau tak silap saya ayat 133. Allah kata, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ada ila akhir ayat. Allah kata wasari'u, hendaklah kamu segera bersegera ila maghfiratin min rabbikum, hendaklah kamu bersegera mencari maghfirah daripada Tuhan kamu. Kata orang yang muttaqin, dia tak tangguh nak minta ampun, dia tak tangguh. Nantilah pencen esok ni nak pergi taubatlah di Mekah, cadang-cadang. Lambat ke dalam masjid? 3 tahun lagi kata dia. Lah taubat tak? Lah tak dak lah lagi cadang ya. Orang yang muttaqin dia tak main cadang-cadang ni. Dia memang taubat. Allahu akbar ustaz, saya banyak dosa. Macam mana nak taubat? Orang muttaqin dia bersegera. Tuan-tuan kan. Nabi SAW ajak kat kita. Nabi kan ada dosa. Tapi dalam keadaan Nabi tak ada dosa, Nabi istighfar sehari semalam 100 kali. Kita ni tuan-tuan nak sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim pun balok liat. Oi, payah. Sehari ni ada tak istighfar 10 kali? Jangan kata 100, nak cari 10 pun payah. Lidah kita ni tuan-tuan lebih suka sebut benda lain. Tapi Nabi ajak kat kita, lidah Nabi basah dengan zikir, basah dengan istighfar 100 kali. Nabi tak duduk saja-saja astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Allahu akbar. Allah kata segera. Jangan tunggu tua. Mati kan kira tua. Hari ni berapa ramai orang mati? Tak ada hari ni berapa ramai orang mati? Yang muda pun mati,
Yang tua lagi lah, ada yang sakit mati, ada tak sakit mati, ada yang duduk elok-elok makan-makan ketupat, rebah. Pasal apa? Jantung. Ada yang duduk elok-elok ni, tiba-tiba jalan sakit lutut, sakit ni. Pasal apa? Kena gout. Tiba-tiba kan. Kena gout tak mati lah, tapi sakit tiba-tiba. Ada yang tuan-tuan, 2-3 hari ni penat sangat, anak cucu duduk balik terlentang, ada kan. Ada, macam-macam ada. Mati ni dia boleh main mengejut. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu kita ni bersegera. Orang muttaqin dia tak tangguh. Tuan-tuan, Nabi sebut al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak pandai, orang cerdik ni, orang yang sentiasa muhasabah diri. Dia postmortem. Kemudian dia beramal untuk bekalan sesudah mati. Batu dalam ayat ni Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kamu cari syurga. Syurga ni besar mana? Yang syurga tu ardu as-samawati wal ard, luah dan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang syurga ni kata Allah bagi tahu, dia offer, dia sediakan kepada orang bertakwa. Siapa dia? Apa watak dia? Cuba tuan-tuan cek tengok. Watak ni kita nak maintain ni bukan senang, kena tahu lu watak dia. Watak orang muttaqin, yang pertama dalam ayat ni Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, istiqamah ni payah. Iaitu mereka itu infak, belanja harta benda ke jalan Allah, senang dengan susah berterusan. Sebab tu kita dianjurkan sedekah bulan Ramadan dan sedekah hari raya kat budak-budak. Ada orang kata tak elok lah sedekah kat budak-budak ni, sekali ajak mereka makan rasuah. Pula kok mana main rasuah? Allahu Akbar. Sedekah kat budak-budak supaya suasana tu seronok. Budak-budak ni RM1 pun dia seronok. Kan? Cuma ajak ada apa ni? Ni anak siapa ni? Mai masuk bagi salam dulu. Kan beratuk-beratuk jangan tolak ni, jangan campur ni, laki-laki perempuan mai asin. Ajaklah kita didik budak-budak ni kan. Duit simpan cik no. Kan, ni tak buat anak bagi ni. Tangan kanan didik. Masa tu kita nak tarbiyah, jangan belecak. Ni anak siapa? Kenal kan? Ni anak siapa? Mai cik tahu anak bagi. Doa lah tak orang bagi sihat nona. Kita bagi elok kan, bagi dengan kasih sayang. Sambil nasihat beratok-beratok cik kan. Kan. Budak-budak ni kalau boleh dia main rumah kita, dia tak mau makan dah. Biasalah budak-budak. Tak memang nak raya aja tak mau makan. Oh, tahu dah. Main raya tu maksudnya depa nak duit lah kan. Tak apalah tuan-tuan, bagi budak-budak seronok, meriah kan budak-budak. Yang kita pergi nak kedekut tak tahu lah pasal apa. Main rumah aku tak ada duit sekupang boleh. Amboi. Tuan-tuan jangan duk buat gitu. Budak-budak cop pun dia ingat. Tu rumah ni hak bagi sekupang tu tahun 2022. Dia ingat bila. Yang budak-budak ni dia ingat tuan-tuan kan. Ni hak ni Pak Haji hak kedekut lah, Haji Bakhil Haji rumah ni. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Jadi kita sedekah tuan-tuan. Sebab tu kita nak maintain sikap suka bersedekah ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala fardukan kepada kita raya kena buat keluar zakat fitrah. Pasal apa nak raya kena buat keluar zakat? Pasal Allah Ta'ala nak fardukan kepada kita watak ni, sifat suka tolong. Kan, zakat fitrah ni untuk siapa? Untuk fakir miskin. Zakat fitrah ni untuk fakir miskin, supaya kita seronok berhari raya, depa pun seronok berhari raya. Tak ada apalah nak makan rumah kita. Tut zaman Nabi dulu, para sahabat Nabi tuan-tuan, dia sukat tamar, buah kurma kering dia tu, dia jemuk bagi kering, dia sukat buah kurma tu segantang pi bagi makan jiran-jiran. Tuan-tuan kurma ada lagi? Kurma kan. Salah satu daripada ubat yang baik. Saya bulan Ramadan, saya sok ni tuan-tuan, sahur ni tak makan nasi. Sahur ni saya buat macam mana amalan Nabi.
Iaitu Nabi dia koyak buah kurma tu, dia bubuh dalam gelas. Kemudian dia buah ayak, dia tutup. Pagi esok dia kacau-kacau, dia minum ayak tu ya. Tuan, dia panggil nabis. Kita minum ayak tu insya-Allah lah, sehari tu rasa bertenaga. Pergi sekolah, ngantuk biasalah, dah tua ni tak mengantuk. Ngantuk lah juga, tapi bertenaga lah kan. Kita tak rasa gastrik, tak rasa sakit perut-perut tak ada. Ya, Alhamdulillah. Sampai dekat nak buka puasa baru rasa lapar balik kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh lah amal kan. Kita makan malam berat-berat ni kadang-kadang, berat kepala. Tuan-tuan, berat rasa mata nak buka tak boleh, tenaga korang. Boleh lah amal kurma kan. Tapi sahabat Nabi, dia ada kurma di rumah dia. Dia akan bawa kurma tu pergi rumah jiran. Bagi kat jiran noh, hang segatang. Kita di Malaysia tak makan kurma sangat kan. Kita bagi beras lah. Sebab apa suruh bagi beras? Supaya sifat allazina yunfiqu tu ada. Suka membelanja, suka infak, suka sedekah tu ada. Jangan kata la ya, bila-bila masya. Sebab tu zakat ni ada tahunan. Kan ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah. Ada beradik kita miskin, kita duit banyak. Tuan-tuan, zakat ni kita boleh bagi ke adik-beradik kita yang miskin. Dapat dua, zakat dengan silaturrahim. Jadi tuan-tuan, hendaklah kita buat gitu. Baik lagi tuan-tuan, Allah sebut wal kaziminal ghaiz. Kazim, ada Ustaz Kazim Alias kan. Apa makna Kazim? Kazim ni orang-orang yang mampu menahan kemarahan. Lepas tu Nabi ajak kat kita bulan puasa ni. Nabi kata apa? Kalau ada orang main duk provokasi kita, in sabahu ahadun, ada orang main duk maki kita, au syatamahu, ada orang main duk mengumpat keji kita, orang duk main maki kita, duk umpat kita, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa. Provokasi tak layan. Katakan. Sebab tu orang yang boleh ada watak kazimin al-ghaib ni tuan-tuan, ahli syurga. Inilah orang bertakwa. Dengar dulu dia nak kata apa? Habis dah. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak boleh dengar orang nak apa kat kita. Hang diam. Tu duk berkelahi. Orang kata kat kita dia nak lepas geram. Siapa dengar dia maki kita, hang tu, hang ni okey. Dah sudahlah kah? Saya ada salah apa, saya minta maaf lah no. Dah. Dia pun tak larat maki. Dia kata, sia-sia aku maki setengah jam. Hang minta maaf kat aku pula kan. Minta maaf lah abang. Oh, saya tak tahu. Saya salah dengan abang. Minta maaf lah abang no. Dah, selesai. Ni orang tu maki kat kita, kita maki dia balik. Awak ingat hang seorang aja ada penumbuk. Aku pun tu duk kelahi dia balik. Kazimin al-ghaib, kita kena tahu bila nak marah. Jangan dengan bini nak marah, dengan anak nak marah, dengan pak pun nak marah, dengan mak pun nak marah. Oi, semua nak marah ni. Marah kita bila agama dicabar. Bila golongan tentera-tentera musuh mai serang negara kita, masa tu tunjuk marah. Masa tu tunjuk kita punya something. Tunjuk kita punya pendekar. Ni duk tunjuk dengan adik-beradik. Tombok bini lebam mata. Bini pula ambil senduk katuk kepala lelaki. Astaghfirullahaladzim. Kita bagi laluan kepada Tok Bilal bang lu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والعلم. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Allah sebut wal kazimin al ghaiz, orang yang mampu menahan kemarahan. Nabi pun pernah sebut dalam hadis Nabi, iyyakum wal ghadab fa innal ghadaba yahdi ila iyyakum wal ghadab fa innal ghadaba minasy syaitan wasyaitan khuliqa minan nar. Nabi kata jauhlah daripada marah-marah. Kira nak marah aja, jauhkan daripada marah-marah. Kerana marah tu daripada syaitan. Tadi saya tengok satu video. Satu orang ustaz ni, dia ni duk kena marah dengan satu ustaz lain. Cerita ustaz sama ustaz di Indonesia ni. Kan? Saya tengok dalam video tu. Jadi ustaz seorang lagi dia pelik. Asal ustaz ni dia tak cengih. Lepas tu dia duk marah kat ustaz ni. Marah. Akhirnya raya dia papi. Dia papi rumah ustaz ni. Bila sampai ni, kawan tu kata, mai apa-apa? Lebih kurang itulah kan. Dia kata, raya kita ni mai ziarah silaturahim. Masuk. Cengih. Masuk. Lepas tu masuk salam apa semua. Mereka mai lah dengan ketua kampung apa semua ni. Kita nak mai berdamai lah apa-apa. Marah apa masalah. Tapi Ustaz Ahmad tu dia tahulah kawan ni bukan dia ni kan. Lepas tu, dia kata, hampa ni ditanyalah pasal apa marah kat kami. Hang ni pasal aku marah pasal hang duk jampi orang. Dia kata hang duk jampi orang. Orang yang duk jampi orang dengan orang kena semua neraka. Oh cengih tuan-tuan kan. Allahu akbar. Di ustaz ni dia pandai. Saya tengok dia tackle tu bijak. Dia kata ginilah. Kalau gitu dia kata hak Nabi kata hak orang duk jampi tu hak neraka ni hak jampi guna hi tu. Kan dulu mambang kuning memang mambang hak tu memang neraka lah duk seru jin. Ni dak dia kata jampi dengan ayat Quran. Dia kata ginilah. Mai kita pakat jampi satu sama lain. Dia kata ustaz jampi saya dulu. Kok saya ada penyakit ke apa ke. Ustaz jampilah saya kan. Dia pun duduk. Suruh kawan tu baca. Dia pun bacalah ayat kursi apa semua. Dia ada apa tak rasa? Tak ada apa-apa dia kata. Rupa kawan ni tuan-tuan jin duduk dalam badan dia boleh baca. Pusing. Lepas tu datang ustaz duduk pula saya baca. Baca tak ada habis ayat dia makip mengamuk. Sebab jin dia marah. Dalam dialog tadi ni dia kata wahai musuh Allah, aku nak tanya hang siapa dia? Dia kata aku jin yang duduk tang ni. Pasal apa pergi masuk dalam tubuh ustaz ni? Aku tak suka dia ni penyabak sangat. Aku tak suka. Aku suka dia jadi perangai.
Oh, rupanya tuan-tuan. Kadang-kadang lelaki kita balik duk perangai tak dapat masuk jin dalam badan. Jangan main. Bini tiba-tiba duk cengih tak jin, ada benda duk bersarang dalam badan. Kita je tak perasan kan. Dia ni kadang-kadang tu lah balok lihat. Duk kerja tidur tang tu jin kata ni member aku ni mayang subuh pun tak boleh peluk sekali. Masuk dalam badan. Tu kata tuan. Batu jauhkan diri daripada kita sifat marah-marah. Marah-marah daripada syaitan. Syaitan mai duk masuk dalam badan. Batu Nabi kata fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Bila kamu nak cengih nak marah pergi ambil wuduk. Pergi ambil wuduk. Kan tuan-tuan. Nabi ajak kalau kita dua orang duduk nak tekak lah ni, duduk. Jangan makin duduk. Bila duduk dia korang cengih tuan-tuan kan. Ambil wuduk. Kalau boleh pergi sembahyang. Hilang insya-Allah perangai kita. Tuan-tuan lagi wal afina 'anil nas. Orang muttaqin ialah orang pemaaf. Dia suka maafkan orang. Sebab tu tuan-tuan, tok guru kita ajak hari raya ni salah satu budaya kita orang Malaysia, dia akan ucap selamat hari raya, maaf zahir batin. Ucapan yang sunnahnya hak Nabi dan sahabat ajak, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah terima daripada amal ibadat kita ni. Maka doa supaya Allah terima amal ibadat. Habis tu yang kita duk kata maaf zahir batin mana? Ya ni tuan-tuan dia campur lah kan. Selit. Sebab kita ni susah nak jumpa, kita pun tambah lah. Mudah-mudahan Allah terima amal dan minta maaf lah kalau salah silap. Bila ke tak tuan-tuan? Dia ni tuan-tuan, kita ambil ayat Quran hadis ni secara umum setahun tu bila-bila jumpa minta maaf. Kita pergi buat bila hari raya. Yang salah tahu mana? Raya baru minta maaf tu salah. Tapi kalau kita asal jumpa minta maaf yang tu betul. Kadang-kadang kelih lelaki bini lama lah. Tunggu hari raya baru nak minta maaf. Pak Hang duduk. Cengihnya. Pak Hang tu takut kat Pak Hang. Duduk ketak. Awak Mak Hang awak. Nak minta maaf. Astaghfirullahalazim. Cengih. Nak minta maaf pun cengih. Lepas tu katuk kepala lain. Astaghfirullahalazim. Wal'afina anina, kita maaf lah tuan-tuan. Terus ada bawa dalam kubur lah. Kita nak mati lah tuan-tuan. Senang hidup ni kalau kita maaf ke orang. Lena apa senang? Cuba tuan-tuan ingat. Kelih dengan satu orang tuan-tuan ingat senang nak lena. Oh berkelip-kelip. Jumpa dia. Ish. Lah. Kelih dengan orang susah. Bukan dia susah. Kita yang susah. Lena, apa dia lah? Maaf dia, aku tenang lagi. Oh pula. Kelinga orang lain. Balik rumah habis kita marah. Kadang-kadang kucing pun kita sepak geram ke orang. Ish. Lepas tu kadang-kadang dia pergi tendang meja, patah kaki meja. Pergi dia agak geram ke orang lain. Cuba kita amalkan afina anin nas, maaf ke orang. Ya Allah, dia tadi sakitkan hati aku maafkan dia. Tuan-tuan lena senang. Esok jumpa dengan dia, apa kita tak lari? Dia main kat kita. Tak maaf lah semalam. Try tengok tuan-tuan kan. Jadilah orang afina anina, tak usah simpan dendam. Ada cerita tuan-tuan. Saya tadi duduk sembang. Ada cerita. Oi, orang Melayu tuan-tuan, Arab tu belah dia. Cerita ni, mereka ada abang. Kan? Dia pergi umrah. Arab tu belah dia. Arab ni bila belah, dia main jumpa, dia main nak peluk lah kan. Dia pun salam, minta maaf cakap Arab lah, sallu ala Nabi. Dia ni tuan-tuan yang kata Melayu penendang ni. Arab tu pergi depan tu. Arab ke tak tahu lah, Afrika dia duk kata Arab semua. Tuan-tuan, belah dengan dia. Kawan tu pergi depan semayang. Kawan tu sujud, dia pergi pijak kaki. Allahu Akbar. Dia balik Malaysia, dia duk cerita tu. Hatu ya. Aku puas hati dah. Aku puas hati. Orang pun heran. Balik umrah duk cerita tu. Arab belah aku. Lepas tu duk main salam apa. Sallu ala Nabi apa. Oh dia ingat apa belah aku. Ingat aku siapa. Lepas tu kan. Dia pergi semayang. Aku pijak kaki dia. Aku lari. Oh kan. Dia duk cerita tu ya tuan-tuan kan. Tengok jangan main-main. Orang ni tuan-tuan di sini kena pemaaf dah. Bukan orang sengaja nak main belah. Bila jumpa orang macam mana balik Mekah pakcik. Aku dengan Arab tu aku dengan astagfirullah. Tuan-tuan tengok ada orang balik Mekah dia duk cerita hak negatif .
Tumbuk dengan orang ni arak nu belah dia belah arak dia sigung apa. Astagfirullahalazim. Kita ni tetapi tempat orang kita nak miak syok lah. Alhamdulillah lah, pergi buat umrah boleh lah ustaz tu bawa 3 kali. Boleh lah naik Jabal Rahmah. Ada apa? Tak ada apa yang alhamdulillah lah. Saya jumpa orang perempuan banyak lah tu, kan? Alhamdulillah lah ustaz, makcik boleh buat umrah. Seronok kan? Ada apa ustaz? Tak ada apa ustaz. Oh kan. Tapi hak jenis singgung orang ni, tiap-tiap kali pergi cerita singgung Arab, singgung dia singgung Arab. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, maafkan orang senang. Hati orang baik ni senang. Inilah orang taqwa wal afina an. Betul Allah cerita lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang suka buat baik. Nak istiqamah ni tuan-tuan. Kita bulan ni buat baik, bulan depan buat baik, asal jumpa orang assalamualaikum buat baik. Asal ada orang susah pergi tolong, muhsinin. Tuan-tuan, muhsinin ni makna suka buat baik. Suka kesal belah kat orang. Allahu akbar. Dengan bini kita baik. Nabi pernah sebut khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang paling baik dengan bini dia. Sayang jangan duk akad lah raga tu. Mai abang angkat. Oh dah. Mai abang angkat. Kawan dia mai tengok dia duk angkat raga. Dia kata harap misal ya, takut bini. Lah bukan takut bini, baik dengan bini. Ya. Bini kita dia boh dah kain baju dalam mesin basuh. Nak angkat jangan bagi dia angkat. Sidai jangan mai abang sidai. Lekeh kata tuan kalau sidai baju. Lekeh. Kita kutip-kutip baju tu bolah raga kita angkat. Baru jantan. Jantan kerja dia angkat berat. Bini kita angkat sebelah, kain angkat sebelah. Oh buat masuk. Oh dia. Baru jantan, tuan-tuan, gentleman. Ni dak tuan-tuan sembang je derah. Tolong bini dak. Tak ada apa. Duk sembang Allah beras kita beli. Beras sekali pun tak reti masak. Tuan-tuan kan. Contoh dia lah tuan-tuan. Orang paling baik dengan bini. Kan? Tuan-tuan baik dengan bini. Baik ustaz depa tak baik dengan kita pula. Tuan-tuan kan. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Ada orang kata ustaz kami ni bukan takut bini. Bini kami sangat menakutkan pula tuan-tuan. Macam-macam orang. Kita ni tuan-tuan tua ni, kita nak seronok aduk dengan bini ni tenangnya. Saya kadang-kadang bini saya lah, bila nak balik sekolah dia pun mesej suruh beli hak tu, suruh beli hak ni. Kita kadang-kadang tuan-tuan bukan nak tengok sangat mesej nak balik telefon tu lepas mayang zuhur di sekolah katuk bola poket ni balik sampai abang beli tak? Beli apa? Saya mesej dah tadi lepas zuhur tadi suruh beli. Abang ni lepas sekolah abang duk ingat nak balik tengok sayang ya, tak ingat nak tengok telefon tu ayat kabul lain yang paling ni hebat tuan-tuan kan. Ayat nak abang ni teringat nak singgah kedai ke, ingat balik terus jumpa sayang. Tak ada marah apa dah tuan-tuan kan. Abang ni kalau keluar sekolah je nampak muka sayang yang nak balik. Kan? Baru bini senyum balik kan. Oh rupanya laki aku bukan sengaja tak beli sebab dia duk ingat kat aku. Kan? Baru ayat-ayat power tuan-tuan. Ni ayat-ayat power. Tua-tua ni kena belajar guna ayat power. Tuan-tuan kan? Ni budak-budak muda dah buat ayat-ayat power ni. Dia kata mandi tak basah tidur tak lena lah. Ngarut tuan-tuan kan. Ni ayat orang muda-muda bercita semua merapu. Kita original tuan-tuan kan. Nak cerita jadi orang baik. Muhsin ni dengan orang dan sebagainya. Istiqamah lah sebab kita nak mati. Jangan cari musuh. Biar kita mati ni tuan-tuan, orang doa kita ramai. Orang Kedah ni kalau mati tuan-tuan, apa orang Kedah kata kalau orang mati? Orang Kedah ni lain sikit. Mati dah agak dah. Orang Kedah ni kalau Kedah original, bila habaq atau orang mati, kawan kita tak ada dah. Tak ada dah. Tu tanda mati dia sayang. Kan? Tu imam pak saya tak ada dah. Anak pergi buat laporan macam tu, anak tu sayang kat pak dia. Tu imam kata, lah, pak tak ada dah, marin jumpa. Mana tu imam pun sayang. Kalau dia pergi apa? Pak saya mati tu imam. Pak apa ya? Lagi teruk tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tu makna kawak dalam kampung tu tuan-tuan kan. Dia orang Kedah ni kalau dia meluat, dia benci, dia hantar mampu kan.
Kalau ada orang, saya pernah dengar orang Kedah ni, dia kalau dia tak mau ambil tahu tak mau ambil tahu, dia benci sangat, dia tak mampu kat Allah pergi. Pernah dengar ayat tu? Bila orang cerita dia, tak ada apa-apa kat aku, mampu kat Allah pergi. Tu ayat orang Kedah ni. Kan? Kalau kita tak bisa kawan orang tua-tua, kita tak tahu makna penggunaan. Tapi kalau mati, dia sayang, dia kata tak ada. Jangan pula tanya api mana. Pula kan. Tak ada kawan. Sebab tu orang kita ni kalau kawan baik dia, Allah nak cari tera dia, tak ada dah dia. 2 kali tak ada. Tak ada kawan baik tera dia. Tuan-tuan sedih. Tuan-tuan, kita nak mati. Biar kita ni bila mati, ramai orang kata Allahu Akbar mati. Tak ada orang baik tera dia. Orang doakan kita. Orang saksikan kebaikan kita. Sebelum kita panggil dia mai sembahyang jenazah, dia sebut dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah baik sangatlah, kan? Allah tak ada dendam, dia akan doakan untuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan akhir ayat tadilah tuan-tuan, cukup dekat tu. Ayat tu dia kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang apabila dia buat benda jahat, dia cepat-cepat taubat. Zakarullah, segera dia teringat. Fastaghfaru lidzunubihim, cepat-cepat dia minta ampun. Belenang ayak mata, kan? Makcik-makcik duduk di rumah ni belenang ayak mata pasal apa? Lemang tak masuk, jangan. Biar tu tak apa. Anak-anak nak balik dah. Tu pun nak buat kau. Anak kita hantar mengaji pandai. Dia pergi kerja Kuala Lumpur, kan? Allahu Akbar. Ada kita ni anak ramai, kan? Duk pergi keluar sorang tinggal kita sorang lagu tu lah. Kita keluar main sorang, masuk kubur pokok sorang. Kita kena teriak pasal lain lah. Nak buat kan? Tu kita redha. Kita suruh depa mengaji pandai, dapat kerja KL, kena pergi KL lah. Nak buat kan? Ni fastaghfaru lidzunubihim, ayat mata belenang. Ya Allah, aku ni banyak dosa, aku banyak silap. Inilah tuan-tuan, kita minta ampun dengan Allah. Nak kekal tuan-tuan istighfar sehari semalam 100 kali ni bukan senang. Sebab tu mainlah kita istiqamah, bersedekah, istighfar, baca Quran, main masjid, main mengaji ni sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu tuan-tuan, minta maaf zahir dan batin kalau ada salah dan silap, kalau tersasul dan sebagainya sepanjang saya dah kuliah ni. Minta maaf lah, mudah-mudahan tuan-tuan maaf, Allah Ta'ala redha dan kita sama-sama dapat pahala insya-Allah. Baik, sebelum tutup tuan-tuan, saya tiap-tiap kali bulan Ramadan apa semua ni saya duk pusing mana-mana. Salah satu daripada amanah yang orang amanah kat saya lah ni, yang duk amanah atas bau saya ni daripada pihak Sekolah Rendah Islam Seriti. Seriti ni depa minta saya tolong depa nak buat naik bangunan di Kuala Selangor. Seriti tu dah berjalan lah 3 tahun lah. Tapi sewa bangunan. Depa dapat tanah, depa nak naik bangunan tak ada duit. Jadi depa minta tolong saya supaya cari dana. Tak mana sepi tuan-tuan, saya akan iklankan. Jadi anak saya tu di luar tu, kalau tuan-tuan keluar sekali tu, dia dekat kereta, dia ada buat jualan amal sikit. Jadi sebahagian daripada untung tu dia akan salurkan dalam tabung Seriti. Dan kalau tuan-tuan yang tak nak beli barang tu, tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung dia lah. Di luar tu mudah-mudahan kita semua akan dapat pahala. Saya tolong iklan dapat pahala, yang tolong infak pun dapat pahala, yang tolong buat pun dapat pahala. InsyaAllah mudah-mudahan. Tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong di atas dosa dan pergaduhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.